Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang saya kasih Tuan Haji Abidin, Musi Kuliah dan Pengajian. Yang saya kasih Saudara Sulsel Masjid Haji Mustafa bin Zainal Abidin, Ahli Tungkasa Bina Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bila, Tuan-tuan Siap, Tuan-tuan, Tuan-tuan, Saudara-saudari Muslimin Muslimat yang saya kasih sekalian. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga malam ini Allah Ta'ala lanjutkan usia kita untuk menempuh bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan maghfirah, keampunan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya kita mencari keampunan, rahmat dan keredaan itu. Walaupun bulan Ramadan ini bulan turunnya rahmat, tapi kalau kita tidak cari rahmat, tidak dapat rahmat. Memang bulan ini bulan mulia, tapi kalau kita tidak merasakan kemuliaan bulan ini dengan lakukan amal saleh, kita tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan saudara saya sekalian, saya beri tajuk untuk bercakap tentang Ghazwatul Badr Al-Kubra, perang Badar yang berlaku di zaman Rasulullah. Saya nak fokus 4 perkara saja malam ini sebab perang ini sangat panjang. 2 jam kalau saya ceramah baru habis. Itu pun potong-potong. Jadi malam ini nak buat 4 fokus saja. Mengapa berlakunya perang Badar? Apakah sikap golongan musyrikin Mekah dalam perang Badar? Apakah sikap mukminin, tentera Islam semasa menghadapi perang Badar? Bagaimana kebijaksanaan pimpinan Rasulullah memimpin perang Badar tersebut? Dan bagaimana kita nak menghayati peristiwa perang Badar menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Perang Badar ini, saudara-saudari, bukanlah satu peristiwa sejarah semata-mata, tapi ianya berhubung rapat dengan konteks Al-Quran dan As-Sunnah. Berlakunya perang Badar menurut ketentuan qadar Allah Ta'ala yang menentukan bahawa umat Islam pimpinan Rasulullah selepas 15 tahun akan diuji untuk berdepan dengan golongan musyrikin. Selama 15 tahun ada golongan musyrikin yang menentang Islam. Dia ketuai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan terus menentang Islam, menentang Rasulullah, dan berhajat tinggi untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah membawa Islam, membawa kebenaran di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersama dengan para sahabat. Rasulullah berjaya mendidik, mentarbiyah umat Islam sehingga umat Islam disebut zaman itu dan masa itu dan ketika itu hingga hari kiamat sebagai umat terpilih, yaitu golongan generasi Al-Quran. Maka Allah Ta'ala menghendaki 17 Ramadan, hari Jumat tahun 2 Hijrah, berlaku perang Badar. Bila berlaku perang Badar, maka kita melihat tentera musyrikin disebut oleh ulama-ulama hadis ramai 1000 orang. Mereka mempunyai 200 tentera berkuda dan tidak dapat dibilang bilangan untuk mereka makan sebagai ration dalam perang. Umat Islam hanya berjumlah 300 orang dan ada ulama yang menyatakan 313, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 319, diriwayatkan oleh Imam Muslim hanya 310. Yang tuan-tuan biasa sebut 313, tapi Imam Bukhari sebut 319. Kita nampak perbezaan antara golongan yang menegakkan Islam bersama Rasulullah sangat sedikit, majority. Tapi yang
Islam 1,000 orang, musyrikin Makkah. Maka kita lihat pertempuran ini yang menentukan siapa yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala kerana keangkuhan mereka. Maka ini fokus pertama. Fokus kedua, tuan-tuan, apabila Abu Sufyan sudah dapat berita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah menuju ke Badar, bagi meningkat kafilah perniagaan yang dibawa oleh Abu Sufyan yang merupakan kekayaan golongan musyrikin yang digunakan oleh pemimpin musyrikin untuk menentang Islam. Pada masa itu dia mencari jalan, dia jalan jauh, dia itu jalan tepi laut, sampai dia menghantar satu utusan supaya dapat membawa bantuan peperangan daripada Makkah. Maka tentera musyrikin datang ke Makkah, dan bila mereka sampai di Badar, maka mereka menyatakan ketetapan kita akan berdepan dengan tentera orang Islam supaya selamat perjalanan perniagaan kita, iaitu menerusi Makkah dan Madinah, dan supaya umat Islam tidak lagi sanggup dan tidak mampu untuk menentang mereka. Maka dengan angkuh, ini sikap musyrikin, dengan angkuh musyrik keluar menentang umat Islam, dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa riya'an nasa wa yasudduna an sabilillahi wallahu bima ya'maluna muhit. Jangan kamu jadi seperti mereka golongan musyrikin, tentera musyrikin. Mereka datang ke Badar untuk menentang Rasulullah dan umat Islam dalam keadaan bakhar, angkuh, sombong, sebab mereka kaya, mereka ramai bilangan, sedang orang Islam sangat sedikit kepada mereka. Riya'an nas, dan tak mencari pujian manusia bahawa mereka lah yang paling kuat. Mereka merasakan mereka mempunyai kekuatan untuk menentang Islam dan menentang al-haq yang dibawa oleh Rasulullah. Maka Allah SWT sebut wa yasudduna an sabilillah. Mengapa mereka menentang Islam? Mengapa mereka menentang Muhammad? Sebab mereka nak menghalang manusia supaya tidak mengenal Islam dan tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Quran bagaimana keangkuhan Abu Jahal, yaitu ulama-ulama menyatakan kata Abu Jahal, inna kunna nuqatilullah kama yata'amu Muhammad. Apa kata Abu Jahal? Nabi Muhammad tuduh kita tidak memerangi Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi ma lana billahi min taqah. Lalu dikata, demi Allah, kita ni tentera musyrikin tidak ada kuasa untuk menentang Allah. Wa in kunna nuqatilun nas, tapi kalau kita nak menyerang manusia yang bernama Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya, fa wallahi in nabina 'ala nas laqwa, tapi kita ada kekuatan. Ini disebut sikap musyrikin dengan angkuh. Kita ada kekuatan, kita ada duit, Yahudi Islam kita kuat, Nasrani Kristen kita kuat, Barat bukan Islam kita kuat, kita ada apa sahaja senjata dan semuanya, kita banyak duit. Ini yang ada. Jadi artinya berlaku dulu di kalangan kufar dan berlaku sekarang di kalangan kufar. Maka apa kata Abu Jahal? Wallahi la narji' an kitab Muhammad. Kita tidak akan mundur bagi menentang Muhammad. Kita akan bunuh dia dan kita habiskan zuriat keturunan umat Islam pimpinan Nabi Muhammad. Hatta narudda Badra, sehingga kita balik semula kepada nanti lepas dia menang. Nasraf al-khumur, kita boleh makan, boleh minum apa. Wanazifu alaiha khayal, dan kita boleh berhiburan dengan penyanyi-penyanyi yang cantik jelita. Fa inna badran ya mausimun bin nawasil Arab. Pada masa itu Badar, tempat kita bertempur hari ini, akan menjadi satu pesta yang paling besar di kalangan umat Arab. Wasukun min sawasawakim, dan ia akan menjadi Badar atau menjadi terkenal di kalangan orang Arab. Hatta tasmal Arab, sehingga orang Arab kenal bahawa kita pada Abu Jahal dapat memenangkan perjuangan kita dan Nabi Muhammad satu orang Islam kalah. Tapi yang berlaku kata ulama sejarah, walakin jara ma jara min halakin, tapi yang berlaku mereka kalah dan tercundang dalam perang.
Jadi tuan-tuan nampak, saya nak undang ni panjang. Saya masa ada beberapa minit je. Itu dia, angkutnya Abu Jahal. Kita ada kekuatan, kita ada duit, kita ada apa saja nak lawan kita. Jadi peperangan, pertempuran ni, pertempuran sama ada pertempuran dalam perang atau pertempuran dalam politik, itulah yang berlaku. Sikap angkuh. Kami ramai, kamu bukan ada banyak duit, kalau ada. Ini gambaran penghayatan yang berlaku menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang umat Islam pimpinan Rasulullah jangan berada di tengah pertempuran dalam keadaan seperti orang musyrikin, iaitu baqarah, angkuh dan sombong. Baqarah dalam bahasa kuat dan sudah ramai. Jangan, kalau kamu buat itu artinya kamu sama seperti orang musyrikin. Jadi artinya kita berjawab Islam, tak apa, kita menang, jangan. Berapa puluh ribu dah pula, 40 ribu menang, jangan. Itu dia sebut. Tapi panjang nak ulang ni, kan? Jangan kita kata, kita ramai, profesional kita ramai, ulama kita ramai, jangan. Allah Ta'ala larang. Bangsa wari'anah, jangan nonton riak. Orangnya kita punya kekuatan, kita punya sokongan ramai, jangan. Ini bukan sikap. Maka orang aku dengan kekuatan, kebijaksanaan dan segala-galanya ini menunjukkan bahawa kekuatan sajalah yang dapat menangkan mereka sebenarnya kemenangan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengajaran yang kita dapati daripada sikap Abu Jahal, begitulah sikap orang kafir. Orang kafir Zionis, orang kafir, Yahudi, Kristian, orang kafir nak mentang Islam ni memang dia angkuh. Sebab apa? Dia segala-galanya ada. Kekuatan tentera dia ada, kekuatan tentera laut dia ada, kekuatan tentera darat dia ada, alat senjata dia yang cipta, keuangan dia yang ada, dunia ini dalam tangannya. Sebab itu mereka angkuh, mereka langsung tidak rasa takut dengan umat Islam. Ini sikap orang musyrikin berada dalam peperangan, iaitu peperangan Badar. Pendirian musyrikin juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'udu wa lan tughni ankum fi'atukum syai'a walau katurat wa anna Allah ma'al mu'minin. Allah Ta'ala surah Al-Quran. Kamu angkuh wahai musyrikin Mekah, kamu angkuh wahai Abu Jahal, Utbah dan Syaibah, kamu angkuh dengan kekuatan pada yang ada pada kamu, sebenarnya menentukan kemenangan itu Allah SWT. Tapi kalau kamu berhenti memusuhi Islam, kamu tidak memusuhi Allah dan Rasul, maka kamu akan dapat keampunan kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu rasa bahawa kamu ramai. Ini disebut Allah. Jangan kamu rasa bahawa kamu bilangan yang sangat ramai mengatasi umat Islam. Sebab itu Allah Ta'ala sebut walan tughni ankum fi'atakum wa in syai'an walau kathura. Tak ada gunanya ramai bilangan kamu. Kenapa? Allah Ta'ala bersama dengan orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Ini sikap ini kita lihat bagaimana berada di kalangan orang musyrikin itu. Sebab mereka tidak pernah berfikir bahawa mereka lemah. Sebab mereka sudah menyerang Islam 15 tahun. Apa tanda mereka kuat? Nabi Muhammad dengan para sahabat keluar dari kota Mekah. Memang tidak boleh duduk di Mekah. Artinya mereka berjaya mengusir Nabi Muhammad keluar dari kota Mekah, menunjukkan bahawa mereka ada kekuatan dan ada senjata yang kuat. Oleh sebab itu, maka umat Islam tidak akan dapat menang dalam perang. Maka dalam menghadapi ini Rasul sudah mengadakan suara, berbincang dengan para sahabat bagaimana kita hendak menghadapi tentera musyrikin yang jumlahnya 1,000 orang. 1,000 orang yang ramai dan berbanding dengan 300. Kita malam ni mungkin 300 lebih sikit. Mati saja. Burungan nak lawan 1,000. 3 kali ganda lagi. Tahan ya, lari. Tak. Seorang penawan 3. Kiri kanan. Patok kanan. Pegang. Tak boleh. Itu zaman itu.
dengan zaman tersebut. Zaman sekarang berbeza. Dengan satu peluru pandu saja sudah boleh menundukkan ada tentera musuh. Sekarang tidak ada. Tapi peperangan dalam mendapatkan kuasa di mesti ramai. Kalau orang di menang, dah boleh tak ramai juga. Itu dia artinya tak ramai. Peperangan dari sudut silmiah atas dasar demokrasi dia mesti ramai. Kalau Kubah mengampak satu parti itu kalah, kejudahan. Tapi kalau ramai, berapa jumlah pengundi? 25,000. Satu parti dia dapat, dia lagi yang menang. Walaupun satu undi lepas dia lebih dia dapat makna. Seperti perlu pada rakyat. Sebab itu kita lihat bagaimana keangkuhan Abu Jahal bila melihat tentera Islam sedikit. Oleh sebab itu maka Allah SWT sebut. Apabila Rasulullah panggil para sahabat, maka Al-Quran Allah SWT gambarkan sambutan daripada para sahabat yang disebut oleh apa? Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana engkau Muhammad sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala keluar daripada rumahmu, daripada Mekah hingga berhijrah ke Madinah kerana menegakkan kebenaran, ada di kalangan satu golongan orang Islam yang tidak senang. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ila al-mauti wa hum yanzurun. Mereka mempertikaikan tentang mengapa engkau wahai Muhammad nak menegak kebenaran sehingga tinggalkan Mekah pergi ke Madinah ini, sedangkan mereka sudah nampak bahawa jalan mereka itu jalan negara mati. Wa in ya'idukumullah ihdal ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati syawkati takuna lakum. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala janji kepada kamu wahai Muhammad bahawa kamu ada satu puak dan satu puak lagi, puak yang disebut golongan yang musyrikin ini, maka kamu harap bahawa kamu dapat berada dalam kuatan yang kuat, pasukan kuat, tapi sebenarnya kamu mempunyai atau menjadi pemimpin kepada pasukan tentera yang lemah, yang sedikit. 310 kata Imam Muslim, 319 saja. Maka Allah Ta'ala sebut wa yuridullah an yuhiqqal haqqa bi kalimat. Allah Ta'ala nak menentukan bahawa kebenaran pasti akan menang, dan dengan kalimat Allah Ta'ala mesti menang dengan kalimat la ilaha illallah wa yafa'a dabiral kafirin. Allah Ta'ala nak musnahkan kekuatan orang musyrik daripada akar bumi, daripada akar liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allah Ta'ala sebut inilah pertempuran untuk menentukan bahawa kebenaran Islam itu tegak dan kebatilan kufur syirik itu pasti akan binasa walaupun dibenci oleh orang yang tidak senang kepada Islam. Ini kenyataan Allah SWT menerusi Al-Quran. Bagaimana para sahabat itu menyambut, wahai Rasulullah, kalau kamu ada perang kami sedia. Maka pemimpin Muhajirin tampil menemui Rasulullah, bersedia untuk menentang tentera musyrikin, dan salah seorang mereka Miqdad bin Al-Aswad, yaitu tentera, salah seorang ketua tentera musyrikin ini berkata kepada Rasulullah, la naqulu kama qala qaum Musa fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Rasulullah, kamu ajak kami mesyuarat, adakah kami sanggup untuk pertahankan engkau, mempertahankan Islam? Kami tidak seperti kaum Nabi Musa. Berkata Musa, pergilah wahai Musa, kamu perang, kami tak mahu. Biar kami tidak di sini, kau perang dengan Allah Ta'ala. Maka aku kata dia, inna nuhahuna qa'idun walakin, aku kata Miqdad bin Aswad, nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa an bayna yadayka wa khalfik. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud asyraqa wa syara. Lalu aku kata dia Miqdad, kami sanggup berperang wahai Rasulullah, mempertahankan kebenaran ini di kanan kamu, di kiri kamu, di belakang kamu, di depan kamu. Di mana kamu berada, kami bersama denganmu wahai Rasulullah. Masa itu Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis mengatakan,
Aku dapat lihat. Faraitu, aku dapat melihat dia itu wajah Rasulullah berseri. Rasulullah ni merah, putih badannya, berseri, cantik Allah. Rasulullah ni lawa kan? Bukan macam saya. Tahu tak? Dia bukan saja lawa, dia banyak khususnya. Air udang itu lebih manis daripada madu dan lebih wangi daripada kasturi. Wah, sahabat dulu dia ambil air udang, lebih hak untuknya mereka minum. Badannya wangi dan orangnya cantik. Disebut oleh ulama, kalau sebiji apple, maka di belah dua sebelah itu adalah gambaran kepada kekacakan, handsome-nya dan cantik di batang tubuh Rasulullah. Sebelah lagi, maka di belah dua yang sebelah lagi bagi Nabi Yusuf, sebelah lagi kita. Itu dia dapat becek daripada sebelah tu. Itu yang kita lawanya buat, cantiknya dia, handsome-nya dia, itu baru sedikit. Tapi Rasulullah sebelah daripada buah apple. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila Miqdad al-Aswad kata, "Nahnu muqatil, kami sanggup berperang oleh Rasulullah bersama kamu. Bila kamu ajak kami syarat, adakah kami mampu? Kami sedia wahai Rasulullah. Di mana saja engkau berada, dan panggillah kami, berilah arahan kepada kami untuk menentang golongan musyrik ini." Inilah yang disebut bagaimana umat Islam generasi yang Rasulullah komited dengan perjuangan Islam. Kita kalau diajak perjuangan Islam nanti dulu ya, lagi takut dia, takut kena buka ya, macam-macam. Ya Allah ya. Kalau begitu kita sampai di peringkat Badar ke belum Badar? Ini yang kita nak belajar. Taufik kan? Jangan kita belajar sejarah, jangan kita belajar tentang Badar, kita muka Badar, memang para sahabat tu hebat. Tapi kita berada di mana sekarang? Adakah dapat menyamai tentera Islam seperti Miqdad dan Al-Aswad dan golongan Muhajirin Ansar? Adakah kita sanggup mati mempertahankan Islam? Adakah kita sanggup untuk mempertahankan menegakkan ilah kalimatullah yang mulia? Itu dia kita lihat. Kalau tak sampai ke tahap Badar, bagaimana pertolongan Allah Taala datang? Itu yang kita nak belajar. Adakah kita sampai ke tahap itu? Oleh sebab itu Allah Taala tentukan di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan tak melihat aurat jadi haram kita tidak nakal, kita tidak bersama dengan isteri siang hari, kita tidak mengumpat, kita tidak berbohong, kita tidak melakukan sesuatu yang haram dan halal. Itu yang bertempuh. Orang tak ada langsung. Tapi Rasulullah ditakdir dalam bulan Ramadan, bukan saja puasa, tapi kalau perang oleh Rasulullah bersama para sahabat untuk menentang tentera musyrik. Kita bawa perang dengan nafsu pun mantap. Kenapa tak lalu? Kalau setiap malam terawih tak letih. Memang puasa letih. Siapa tak letih? Imam nasib baik tak baca surah pendek. Oh imam hafiz di pantai panjang, orang lagi duduk rondo. Apa yang harus ada? Kata saya, orang lagi dia duduk pula. Cuba tengok orang kita. Abang tahu, kalian sekarang duduk. Ya Allah. Ini apa ya? Malam depan tak boleh. Malam aman, malam esok datang. Maka jangan menjauh. Puasa ni memang begitu lah. Dalam rumah dan bosan dan letih kita bangun baru menentang nafsu. Para sahabat dalam perang perang kita bukan mau ada peperangan, menentang nafsu. Ini macam mana? Letih tak baik pada isu kerja mencari rezeki wajib ada sembahyang tarawih tak payah. Apa benda puasa ni? Tarawih tidak baca Quran, tidak berzikir, tidak astagfirullah, tidak berdoa, menggunakan kemudian bangun tahajud pun tidak. Apa benda ni? Puasa. Nak dapat mana? Nak dapat kampunan berapa? Jangan kampunan kita ikut, jangan rahmat kita ikut. Ini disebut puasa dan perjuangan. Sebab itu kata Allah SWT dengan itu, aku sangat gembira dan tersenyum melihat hamba aku dalam lebih dia bangun juga sembahyang tarawih. Oh ya Pak. Barulah ada keadaan perjuangan.
Kalau tiap tidur memang dapat kerak, dapat buka, kau dapat tidur. Buka tidur, pindah kembung, dapat habis. Perjuangan ni memang harus susah. Lepas susah senang, inna ma'al usri yusra. Mana ada hidup senang? Isteri kita beranak senang sekali. Sakit. Nak negara pusuk kedua bukan senang, tapi saya tak rasa kita tak beranak dah. Sakit. Lepas itu ada sakit menolak anak-anak. Lepas itu menolak balik. Menolak balik. Lepas sakit, lepas sakit, lepas sakit, anak juga lepas orang mana. Itu dia. Kita sakit tak beranak saya. Bantai dengan tak ada beranak. Itu pun dia. So, apa nak itu? Apa tak ada sakit? Sakit sama beranak. Lepas sakit, sudah nak beranak lagi. Lepas sakit, tak sakit lagi. Lepas sakit, tak sakit. Bila tengok anak Allah, anak aku cukup comel. Anak aku yang cakap. Dan masa yang berlami, ya Allah suruhnya. Kita dapat bil kita saja. Sakit awak tu. Bil kita ya. Sebab itu Ramadan ini adalah ujian untuk kita merasakan kemanisan ibadat itu. Mungkin kita rasa bila nak ada lagi ke berapa? Jadi bila nak raya, orang banyak raya itu kan tidak nak sedap saja tak orang sakit. Itu lepas sedap sakit, lepas sakit sedap apa okey. Ya, orang tua dulu 12 anak. Ya Allah, tengah kecil anak punya tok-tok sosok canggih tinggal senang pergi ke belah minum pergi. Bila pak anak dah besar 12 orang 300 sebulan budak tak boleh langsung. Saya tanya pakcik apa-apa pakcik lah Ustaz. Anak-anak dia ada ini bibah ni amat main bini dia meninggal budak ngengkang dia dah. Dulu punya teruk berapa tahun 20 tahun sekarang ni ya Allah seorang nikmat daripada perjuangan dia menjaga, mendidik, mencari rezeki, menanggung dan juga mengkaji rumah tangga. Sekarang dia menjadi ayah yang berjaya dan cemerlang. Itu perjuangannya. Kita dapat syukur tiba-tiba dapat senang saja. Ada. Mesti ada. Sebab itu puasa ini adalah program anjuran Allah Ta'ala, kajian Allah Ta'ala dari azali lagi yang setiap manusia Islam bernama Islam komited dengan puasa. Bukan saja puasa, tapi mesti mengisi makna puasa menurut sunnah Rasul SAW. Schedule-nya ada. Kita puasa saja ada. Bayar tarawih, baca Quran, atau ada kita mesti banyak berdoa. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti buat baik. Kita macam-macam. Kalau tak ikut itu, macam mana kita nak lurus daripada puasa? Lepas puasa ini kita akan menerima seperti pengiktirafan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sijil tak dapat tuan. Gua dapat sijil. Mana Allah bagi sijil. Maka berjaya puasa. Tahun depan tak payah pergi puasa. Ya tak? Sudah pas apa itu? Tak. Dia sijil pengiktirafan kita berjaya puasa ini sehingga kita dapat melakukan amal soleh tepat pada malam Lailatul Qadar. Kita dapat melakukan amal soleh dan dapat ganjaran Allah yaitu sama seperti orang yang beramal 1000 bulan kira-kira 80 atau 80 tahun pengiktirafan. Tahun depan lagi tak boleh batu, tahun depan lagi tak, sehingga kita mati baru disebut kita orang yang ramah untuk dapat rahmat Allah Ta'ala, ampunan Allah Ta'ala dan redha Allah Ta'ala dan tidak menjadi minan nar. Kita bebas daripada azab api neraka. Itu sudah semacam itu. Ada tazkirah ni ini tak ada. Oleh sebab itu saya potong apa kata Ansar pula bila Rasulullah sebut pada golongan Ansar. Bagaimana golongan Ansar? Maka Sa'ad bin Mu'az membawa bendera Ansar berkata, wallahi laka'annaka turidana ya Rasulullah. Demi Allah wahai Muhammad, wahai Rasul yang kami cinta, engkau yang menakkan perhatian kami tentang nak bertempur dalam perang Badar. Kau lah ajak dia kata Rasulullah, aku nak tahu bagaimana pendirian kamu golongan Ansar pula. Muhajirin surat sanggup, yang tidak ada surat sanggup, kamu macam mana? Faqal qad amanna bika, kami telah beriman dengan rahimah. Wasaddaqnaka, kami sudah membenarkan ajaran yang kau sampaikan. Wasyahidna anna ma ji'ta bihi wal haq, kami menyaksikan, kami mengaku bahwa ajaran yang kau bawa ini adalah kebenaran daripada Allah Ta'ala. Wa atainaka ala dzalika uhudana wa mawathiqana, dan kami pun sudah engkau